Dari Syekh Muhammad Al-Ghamri ni, dia nama penuhnya adalah Syekh Muhammad bin Umar radhiyallahu anhu. Maksudnya dia tadi dilahirkan pada tahun 786 Hijrah di bandar yang bernama Minyat Ghamr. Tadi kalau dalam sejarah dia kata asalnya bandar ni bernama Minyat Omar. Omar tu maksudnya nama orang. Dia merujuk kepada Minyah ni satu tanah lapang dan tanah lapang yang mempunyai rumah yang cantik yang dimiliki oleh Omar. Maksud tempat ni maklum sebagai tempat yang didiami oleh orang-orang yang berharta, dan jaraknya lebih kurang dalam ni zaman dulu lah. Zaman sekarang ni lah, zaman sekarang ni orang yang berharta duduk situ, tapi zaman dulu namanya Minyat Ghamr. Jadi daripada lafaz Omar tadi ditukar sedikit-sedikit, akhirnya menjadi lafaz Ghamr. Jaraknya lebih kurang 90 km daripada bandar Qahirah. Jadi Syekh Muhammad bin Umar Al-Ghamri ni, semasa dia membesar tadi, dia menghafal Al-Quran. Jadi kita dah maklum kan, salah satu adab yang paling penting dalam kita mempelajari ilmu agama ialah menghafal Al-Quran sekiranya berkemampuan. Tadi setelah dia tadi menghafal Al-Quran, maka dia pergi ke Qahirah. Maksudnya Qahirah sememangnya di zaman tu, tahun 800 Hijrah tu, dah menjadi pusat ilmu. Dan dia duduk di Qahirah tadi mempelajari ilmu agama. Dan itu kita bincang tadi, salah satu daripada kitab yang dia hafal pertama sekali Al-Quran itu sendiri. Kemudian dia menghafal satu kitab yang bernama At-Tanbih yang dikarang oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani, Imam Syirazi radhiyallahu anhu. Dan dalam sejarah dinyatakan semasa dia tadi mempelajari ilmu agama tadi, dia berada dalam kefakiran yang amat sangat. Jadi dia kata kebiasaannya seminggu sempurna 7 hari tadi, dia kata tiada apa-apa makanan pun yang dia boleh makan daripada makanan yang baik. Jadi dia terpaksa mengutip kulit-kulit kacang, kulit-kulit tembikai yang orang dah buang tadi, mereka tadi makan. Dan kemudian dia bekerja beberapa pekerjaan seperti menjahit dan seumpamanya untuk mendapatkan keperluannya dalam mempelajari ilmu agama. Dan ini sebagaimana yang kita bincang tadi, maksudnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia kata sekiranya kita tadi nak mempelajari ilmu agama, maka syarat ni ialah tidak boleh bermewah. Maksudnya kalau kita dah biasakan kita tadi mewah, kita dah biasakan duduk seronok, kita dah biasakan diri kita tadi makan yang sedap, kita dah biasa duduk di tempat yang seronok. Jadi apabila nak belajar ilmu agama ni amat susah. Kan, menghafal matan tu susah. Kedua, nak mempelajari syarahnya lagi susah. Nak mengekalkan hafazan kefahaman tu lagi susah. Jadi kalau semasa belajar tadi diberi kemewahan, maka dia kata, aku dah mewah, dah seronok dah kat dunia ni. Jadi dia akan tinggalkan pengajian tu. Jadi antara perkara yang menyelamatkan ataupun yang memelihara syekh yang kita tengah baca ni semasa dalam pengajian ni, maksudnya salah seorang ulama di Mesir pada zaman tu ialah kefakiran yang mengelilinginya semasa dia tadi sedang belajar. Dan dalam satu riwayat dia kata semasa syekh tadi bekerja menjaga kedai kepada bapanya. Jadi ni nak bagi tahu salah satu sebab daripada manakah syekh ni boleh terzahir. Maksudnya ulama kaji, setiap syekh yang zahir di setiap zaman, syekh-syekh tarekat ni, maksudnya ulama kaji macam mana syekh ni boleh, kenapa Allah memilih dia sebagai orang untuk berkhidmat kepada agama ni. Jadi apabila mereka kaji, dia kata satu ketika Syekh Muhammad Ghamri masa dia kecil dulu lah, orang datang, dia diamanahkan untuk menjaga kedai ayahnya. Jadi ada seorang datang nak membeli barang, jadi dia pun bagi barang tersebut dan dia pun tak minta apa-apa bayaran. Dan orang tadi pun tak bayar, maksudnya orang tadi ambil pergi. Kata orang tadi datang ambil lagi pergi. Jadi apabila bapaknya datang, bapak dia tanya, apakah yang kamu dah jual? Dia kata, aku dah jual perkara sebagian-sebagian. Lepas tu bapak ni kata kepadanya, kamu minta tak bayaran? Dia kata, tak, aku tak minta apa-apa bayaran pun. Maksudnya kalau orang tu bagi, dia bagilah. Tapi kalau orang tadi tak bagi, maka dia kata itu terpulang kepada dia lah. Mungkin dia susah, mungkin dia tak ada duit nak bayar, tapi dia minta sesuatu barang, saya bagilah atas nama sedekah. Jadi kalau anak kita buat macam tu, mungkin kita marah lah kan, maksudnya dia merugikan perniagaan bapanya.
Tapi apabila bapanya dengar tadi, fayad'u lahu, maka bapanya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada anaknya. Syekh Muhammad Ghamri ni kan, maka Allah Taala ampunkan dosanya, Allah Taala bukakan ilmu kepadanya. Jadi dalam syarah riwayat hidup tadi dia kata, wa hadza adallu syai'in ala khairiyatil ab, maka perkara ini menunjukkan kepada bapa dia tadi ialah salah seorang yang amat baik. Maksudnya keberkatan yang ada pada anaknya sehingga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala membimbing kerohanian manusia ialah kerana keberkatan yang ada pada bapanya. Lepas tu dia cerita tentang dia mengajar tarekat dan seumpamanya lah. Jadi salah satu usaha yang banyak dibuat oleh Syekh Muhammad Ghamri ni, penulis kitab yang menceritakan tentang kitab dari itu, dia ialah jaddada iddata jawami'in. Salah satu usahanya ialah menghidupkan semula masjid-masjid yang telah ditinggalkan atau masjid-masjid yang hampir nak roboh. Wa ansha'a iddata zawaya, dan dia juga membina ataupun mengasaskan beberapa zawiyah, maksudnya tempat-tempat beribadat. Kathural ijtima'u fiha litilawati wal zikri, yang banyak orang berimpun dalam zawiyah tersebut untuk membaca Al-Quran dan untuk berzikir. Jadi ini dua perkara lah. Pertamanya masjid, maksudnya kalau di tempat kita ni mungkin kita masjid ni mungkin dibuat daripada kayu lah. Dan kalau masjid tadi nak reput, dia memang reput roboh terus. Ya, tapi kalau masjid di sana ni dia buat daripada batu. Jadi walaupun dia dah ditinggal lama, tapi badannya masih kuat lagi. Jadi dia bina semula, dia tambah lagi batu-batu, dia buat bumbung dan seumpamanya, dan dihidupkan masjid tersebut. Maksudnya dia ajar anak murid, dan dia lantik anak murid itu jadi imam. Dia ajar lagi anak murid, dia lantik anak murid itu jadi khalifahnya dalam masjid tu, mengajar manusia fiqh dan seumpamanya, mengajar manusia Quran. Itu maknanya dia menghidupkan semula masjid-masjid yang dah hampir roboh kan. Dia cari penyumbang-penyumbang, dia bina semula masjid tadi. Macam tempat yang saya pergi dekat Turki tu, tempat yang menjadi wakaf kepada orang musafir, maksudnya Masjid Ismail Effendi tadi. Jadi masjid tu sebenarnya ialah masjid yang hampir roboh. Jadi masjid dah roboh pun, kemudian Syekh Ismail Effendi tadi, yang dipanggil sebagai Syekh Ismail Agha tadi, dia datang, dia bina semula masjid tu. Dia bina semula, dia cari penyumbang, bina semula masjid, dan dia mengajar dalam masjid tu sampai sekarang. Hari ni masjid tu hidup sampai sekarang disebabkan oleh keberkatan Syekh tadi. Jadi itu yang kita panggil ihya. Yang dia kata ihya, menghidupkan agama tu macam tu lah. Maksudnya kalau kita mampu hidupkan masjid yang roboh, kita hidupkan lah. Kalau kita mampu menghidupkan sunnah, seperti satu-satu sunnah, memakai pakaian Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu macam contohnya Syekh Mahmud Effendi, salah seorang Syekh tarekat yang ada dekat Turki tu sekarang. Salah satu ihya yang dia buat ialah di zaman dia tu, maksudnya tahun 40-an, tahun 50-an tadi tu, tak ada manusia yang pakai jubah dan tak ada manusia yang pakai serban di Istanbul tadi tu. Jadi kerja ni ialah setiap pagi pakai jubah dan pakai serban, jalan daripada hujung kampung sana sampai kepada hujung kampung sini. Itu saja kerjanya, nak mengihyakan sunnah Nabi tadi. Maksud apabila satu-satu sunnah yang dah hilang kan, maksud masjid dah tak digunakan lagi, orang dah tak mengetahui pakaian sunnah, orang dah tak tahu nak baca Quran, jadi kita hidupkan balik sunnah tersebut. Jadi sangat banyaklah sunnah yang dah mati ni. Jadi kita niatlah dalam hati kita kan, moga-moga ada satu ilmu yang kita boleh belajar, ada satu bidang yang kita boleh belajar, kita boleh usahakan, dan kita boleh hidupkan ilmu tersebut. Sama hidupkan dalam keluarga kita kan, maksudnya berselawat ataupun majlis membaca burdah, kita hidupkan dalam keluarga kita kan. Setiap sembahyang bacalah 5 bait kan, setiap sembahyang bacalah 10 bait, ataupun menghidupkan ihya, mengamalkan solat duha, ihya mengamalkan tahajud, ihya membaca Quran. Buatlah apa saja yang kita boleh buat. Cuma Syekh tadi tu kemampuannya menghidupkan masjid dan mengasaskan iddata zawaya. Zawiyah maksudnya tempat ibadat. Dia beza zawiyah ni dengan masjid, tak sama. So masjid ni didatangi oleh orang awam. Atau bezanya, masjid ni tempat yang boleh dimasuki oleh sesiapa saja. Sama dia nak datang dalam masjid ni syekh tarekat ke, nak masuk dalam masjid ni mufti ke, sultan ke, raja ke, kodi ke, orang kaya ke, orang fakir ke, siapa nak masuk dalam masjid tadi pun boleh. Jadi disebabkan masjid tadi dipanggil matruqun, tempat yang boleh dimasuki oleh sesiapa sahaja, maka tak sesuai untuk mana-mana syekh tarekat nak membimbing murid dalam masjid, tak boleh.
So, masjid ni tempat umum siapa saja boleh masuk dan pelbagai aktiviti ada dalam tu, macam-macam kuliah ada, macam-macam program ada. Jadi untuk secara khusus membimbing murid-murid tarekat tadi untuk melintasi sirat mustaqim, maka dibinalah zawiyah. Zawiyah ni maknanya rumah suluk. Yang sememangnya diistilahkan sebagai ribat, kan, di setengah negara dia panggil ribat, yang setengah macam tempat kita ni dia panggil rumah suluk, tapi di setengah negara dia panggil zawiyah. Jadi salah satu jasa yang dibuat oleh Syekh Muhammad Ghamri ni ialah mengasaskan beberapa zawiyah. Dan apabila dah asaskan beberapa zawiyah, jadi dia orang nak sembahyang 5 waktu tak datang situ. Zawiyah ni adalah tempat untuk orang nak bersuluk 10 hari akan duduk dalam zawiyah tu. Orang nak bersuluk 40 hari duduk dekat zawiyah tu. Jadi zawiyah tu sememangnya ada orang khidmat. Orang khidmat untuk masak, kan, orang khidmat untuk bersihkan pakaian. Jadi orang yang datang untuk bersuluk tadi dia fokus, dia duduk dalam tempat tu 10 hari sebelum dia berzikir saja. Lepas tu keluar, sambung lagi kerjanya, kan. Lepas tu apabila ada lapang lagi, ada cuti lagi, dia datang kepada Syekh tu cakap saya nak masuk suluk lagi. Jadi Syekh masukkan dekat zawiyah tadi. Jadi zawiyah ni dia khusus, khas untuk tempat tazkiyah, pembersihan rohani sahaja. Ni jadi Syekh zaman dulu dia berusaha membuka zawiyah ni tempat-tempat zikir. Tapi salah satu manusia yang banyak sekali merosakkan zawiyah namanya ialah Mustafa Kamal Atatürk tadi. Maksudnya dia salah seorang manusia yang menutup 600 zawiyah di Istanbul tadi tu semasa dia tadi merampas pemerintahan Turki tadi lah. Jadi itu salah satu jasa Syekh Muhammad Ghamri ni, maksudnya menghidupkan masjid-masjid dah ditinggalkan dan mengasaskan zawiyah. Dan sebagai penutupnya dia tadi mempunyai beberapa penulisan. Dan salah satu kitab tadi yang disebut tadi lah Al-Unwan fi Tahrimi Mu'asyaratis Syubbani wan Niswan, dan beberapa lagi kitab-kitab yang lain, wallahu taala alam. Kemudian Syekh tadi meninggal dunia pada tahun 849 Hijrah dalam umurnya 63 tahun. Maksudnya umur 63 tadi ialah umur seperti umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya kalau kita tengok umur 63 tadi tu, kita rasa macam tak panjang, kan? Maksudnya ada orang hidup sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Jadi kalau maksudnya kita jangan tunggu saya mungkin umur saya 80 tahun, kan? Jadi saya ada banyak masa lagi. Tapi kebanyakan manusia akan meninggal dalam sekitar umur 60 tahun. 60 tahun sebagaimana Nabi SAW bagi tahu kepada kita. Jadi kalau umur kita dah sampai 40 contohnya, maka 2/3 daripada umur kita tadi dah habis. Jadi 2/3 tadi sememangnya lah Allah bagi untuk kamu gunakan dalam aktiviti membina keluarga, kan, mengumpul harta untuk diri kamu, untuk isteri, anak-anak sebagainya. Tapi apabila kita dah lepas daripada 40, maka kita kena memfokuskan kepada ibadat. So sememangnya ibadat tadi dituntut 1/3 daripada kita punya masa yang Allah Ta'ala berikan. Jadi sebab itulah kita ada bulan haram dalam setahun tadi. Dia panggil bulan haram, dia ada 4 bulan. 4 bulan daripada 12 bulan yang Allah bagi kepada kita. Maksud kita ada 8 bulan untuk kita berusaha mengumpul harta, bekerja, bermati-matian seumpamanya. Dan kita ada 4 bulan yang sepatutnya kita fokuskan untuk ibadat. Itu asalnya lah pembahagian masa. Apabila kita baca wal asri tadi, maksud kita kena ingat banyak masa dah habis, kan? Maksudnya 2/3 dah habis kalau umur kita 40 lah. Jadi 2/3 tu memangnya dibenarkan untuk kita gunakan untuk berusaha bekerja dunia, mengumpul sebagainya. Cuma apabila dah tinggal lagi 1/3, maka kita kena maklum kita dah amat dekat untuk berpindah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sahabat kita yang Usamah tadi tu, ayahnya umurnya 60, maknya 59. Itu 60 tu pada tahun Masihi, tapi kalau pada tahun Hijri mungkin dah 62, 63. Jadi itulah umur, kan, manusia yang Nabi SAW bagi tahu, kan, seperti mana umur baginda SAW. Jadi jangan kita rasa tak apa, umur saya banyak lagi, kan, saya nanti dah umur 60, 70 baru saya nak beribadat, dah pencen baru saya nak beribadat. Jangan kita tunggu sedemikian, dikhawatiri tak sempat kalau kita menangguhkan amalan tadi. Jadi itulah keadaan Syekh yang kita tengah baca tadi, Syekh Muhammad Al-Ghamri. Dan apabila kita membaca riwayat hidup Syekh tadi, maka kita dapat pengajaran. Maksudnya apabila kita ingin mendalami
ilmu tasawuf ataupun seumpamanya, maka kalau untuk sebagai pengamal, untuk kita mengamalkan saja, memanglah kita duduk di bawah guru tadi. Tapi kalau kita nak membimbing manusia di dalam ilmu tasawuf, maka orang tadi dia adalah orang yang sempurna dari segi ilmu syariatnya, menghafal Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, mahir dan segala ilmu syariah, barulah dia tadi boleh membimbing orang lain dengan sempurna tanpa kecacatan dalam syariatnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi mungkin sampai situ dulu kita pengajian kita pada hari ini. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.